Di pihak kami pembangkang mengatakan bahawa rang undang-undang ini adalah satu rang undang-undang yang berkaitan rapat dengan kedaulatan negara ataupun sovereignty of the state. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang dimasukkan dalam rang undang-undang ini adalah cukup penting. Saya ingin menyentuh mengenai dua fasa, iaitu fasa 32 dan fasa 33 yang telah disebut secara sepintas lalu oleh Yang Menteri tadi. Fasa 32 tajuknya adalah kuasa untuk mengecualikan, power to exempt. Manakala fasa 33 kuasa untuk membuat peraturan. Ya. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan mengenai kedua-dua fasal ini yang dengan jelasnya menyatakan bahawa kuasa untuk mengecualikan dan juga kuasa untuk membuat peraturan diberikan kepada Perdana Menteri, full stop. Bukan Perdana Menteri dalam Majlis Kekebalan Negara Asing. Bukan, Perdana Menteri. Jadi dalam hal ini, saya merasakan bahawa ianya agak berbeza dengan undang-undang di negara-negara lain yang terlebih awal dibuat daripada kita di Malaysia. Saya ambil contoh United Kingdom. Ya. Ini adalah State Immunity Act 1978 dalam Part 1, Proceedings in United Kingdom by or against other state. Saya nak menyebut section 15 ya. Tajuknya adalah Restriction and Extension of Immunities and Privileges. Dengan izin, saya ingin baca. 15.1. If it appears to Her Majesty that the immunities and privileges conferred by this part of this act in relation to any state exceed those according dan sebagainya. Yang penting di sini, Her Majesty may by order in council provide for restricting or as case may be extending those immunities. Itu yang pertama. Maknanya yang mempunyai kuasa di United Kingdom dalam hal yang berkaitan dengan restriction and extension ini adalah Her Majesty ataupun Queen itu sendiri. Yang kedua, saya ingin merujuk pada authority daripada Australia, ya, sebuah negara Commonwealth juga. Undang-undangnya bernama Foreign States Immunities Act 1985, Section 42. Tajuknya Restrictions and Extensions of Immunities and Privileges General. Subsection 1. Where the minister is satisfied that an immunity or privilege conferred by this act in relation to a foreign state is not accorded by the law of foreign state in relation to Australia, the Governor General, not the Prime Minister, the Governor General may make regulation modifying the operation of this act with respect to those immunities and privileges in relation to the foreign state. And subsection 2 pun menyebutkan perkara yang sama, the Governor General. Maknanya bukan Prime Minister. Yang ketiga, Singapore. Statutnya yang berbunyi Statute of the Republic of Singapore, State Immunity Act 1979, Section 17, bertajuk Restriction and Extension of Immunities and Privileges. If it appears to the President, not the Prime Minister, the President, that the immunities and privileges conferred by Part 2 in relation to any state exceed those accorded by law of the state, the President may, by order, the President, not even President in Council, the President may, by order, provide for restricting or extending those immunities and privileges to such extent as appears to the President to be appropriate. Persoalan saya, Fasal 32 dan 33, walau apa pun penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, menunjukkan bahawa ini adalah, kalau tidak absolute power, very wide power given to the Prime Minister, kepada Perdana Menteri. Sedangkan dalam undang-undang di negara lain diberikan kepada Her Majesty ataupun Governor General dan juga President of the State, Head of the State. Jadi persoalannya, kenapa dalam undang-undang kita ini Perdana Menteri diberikan kuasa begini, tidak yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya Head of the State mempunyai kuasa untuk membuat peraturan dan juga mengecualikan perkara ini. Jadi kami di pihak pembangkang minta satu kejelasan
clarity dalam perkara ini. Terima kasih. Ada sesiapa nak minta penjelasan lagi? Saya, Tuan Tegaskan. Ketua. Tadi Yang Berhormat Menteri kata kalau kita ada undang-undang ini dan negara lain ada undang-undang ini, maka kalaulah berlaku lagi kes Sulu ni, dia pergi kat negara tersebut, maka ada reciprocal, negara tersebut akan melindungi kita juga. Memandangkan banyak negara masih lagi tak ada undang-undang ini, apakah kemungkinan mereka boleh keadaan yang sama berlaku di negara-negara lain di seluruh dunia ni? Kalau berlaku dalam konteks itu, kita hanya expose diri kita untuk melindungi kita kononnya dengan beberapa negara, sedangkan pada masa yang sama kita terbuka dalam konteks lain untuk sesiapa masuk melalui perundangan di negara-negara lain yang masih belum ada akta yang seperti mana yang disebutkan. Jadi sebab itu saya tanya semalam, apakah jaminan kerana prinsip utama yang Menteri sebut semalam, dengan adanya perkara ini tak berlaku lagi macam Sulu. Apakah jaminan tak akan berlaku lagi macam Sulu kerana bukan semua negara di dunia ini yang ada undang-undang ini? Terima kasih. Baik. Saya tanya semalam tak dijawab, iaitu tentang Seksyen 3, iaitu peruntukan yang dibuat ini tidak mengurangkan peruntukan yang sedia ada. Jadi peruntukan yang sedia ada ini memberi imuniti kepada negara dan juga agensi, termasuk ejen. Adakah saya tanya CIA, KGB, MI5, MI6, Mossad diberi imuniti ataupun tidak dapat dengan menggunakan peraturan sekarang? Ringkas saja, terima kasih. Sehubungan dengan apa yang dibawa oleh Kota Bharu, kembangan kami di pihak pembakan dengan kuasa yang begitu luas kepada Menteri, kemungkinan besar apa yang berlaku dalam isu ambalat yang kuasanya sepenuhnya kepada Menteri, sehingga sekarang kita ahli parlimen sama ada sebelah sana atau sini tak tahu sebenarnya isi benda tersebut. Yang mana di Indonesia mereka meraihkan kejayaan, habis di sini kita tahu apa isi. Adakah kerana kuasa yang begitu besar dan mutlak diberi kepada Menteri. Itu saja, Speaker, terima kasih. Tadi Yang Berhormat sebut, yang dimaksudkan dengan kuasa Perdana Menteri di bawah 32 ataupun fasal 32, 33 itu bermaksud kuasa Majlis Kekebalan Negara Asing. Kalau begitu, apa perlu lagi letakkan kuasa Perdana Menteri? Kalau itu telah menjadi kuasa kepada Majlis Kekebalan Negara Asing itu, yang pertama. Yang keduanya, Yang Berhormat, saya nak buat sedikit comparison. Tadi Yang Berhormat kata kalau Perdana Menteri tak berpuas hati, itulah tindakannya. Di dalam Akta Foreign States Amenities Act Australia, ini saya betul, dia Section 42 subsection 1, dia sebut where the minister is satisfied. Apabila menteri itu berpuas hati, menteri maksudnya Menteri of Foreign Affairs, that an immunity or privilege conferred by this act in relation to foreign state is not accorded by the law. Ini yang penting. Bila menteri berpuas hati, yang perlu membuat regulationnya adalah Governor General, not the Prime Minister. Jadi dalam kes kita ni, bila Perdana Menteri atau Majlis tak puas hati, Perdana Menteri yang membuat pengecualian dan juga peraturan. Itu bezanya. Di Australia ni, bila menteri tak berpuas hati, Menteri of Foreign Affairs tak berpuas hati, yang berkuasa untuk membuat restriction dan juga extension, not the minister, not the Prime Minister, but the Governor General of Australia. Kenapa tidak di Malaysia ini, bila Perdana Menteri berpuas hati bahawa negara-negara itu telah melanggar peraturan yang kita tetapkan, yang di-Pertuan Agong boleh membuat apa-apa restriction dan juga extension. Itu maksud saya. Kenapa Perdana Menteri tidak yang di-Pertuan Agong, tidak head of the state, sebagaimana dalam negara-negara lain? Terima kasih. Saya bagi 5 minit lagi untuk selesaikan semua. Yang Berhormat Kota Bharu. Boleh saya tanya Satu-satulah. berkenaan apa yang dibangkitkan oleh Kota Bharu? Terima kasih. Saya nak tanya berkenaan dengan isu dengan apa yang dibangkitkan undang-undang di Australia tersebut, di mana Governor General itu yang membuat regulation seperti yang dinyatakan oleh Kota Bharu tadi. Tapi adakah Governor General itu membuat regulation itu berdasarkan apa yang diputuskan oleh Menteri? Oleh kerana sekiranya itu adalah keadaannya, maka Governor General itu acts on advice of the Menteri dan bukannya membuat keputusan secara sendiri, betul? Jadi itu adalah keputusan Menteri. Betul. Ya, betul. bukannya Governor General. Tapi dalam kes kita, bila Perdana Menteri berpuas hati, yang di-Pertuan Agong membuat satu-satu regulation
on the advice of the cabinet. Boleh saja. Tapi sini tidak ada peranan head of the state. That is my question. Yang Berhormat Kota Baru, kejap. Yang Berhormat Kota Baru. Tangguhlah. Kejap. Yang Berhormat Kota Baru. Tuan Pertua, saya terima kasihlah penerangan Yang Berhormat Menteri ini luas, jelas. Cuma yang kita minta hanyalah satu fasal power to exempt itu saja yang kita mahu supaya ada check and balance, itu saja. Saya tak mahu mempersoalkan sama ada akta MKN ke, akta mana sekalipun. Yang penting hari ini adalah kerana kita nak memastikan ada check and balance bila nak bagi exempt kepada orang luar. Bila kita nak bagi exempt, dia jelas di sini. Hari ini, kalau kita tengokkan cases yang judgement yang dibuat dalam negara kita ni based on undang-undang yang ada ni, sampaikan parents pun dia question. Parents tu apa? Apakah ibu atau bapa atau kedua-dua sekali? Itu pun telah dipersoalkan. Kalau itu telah menjadi sesuatu dalam negara kita, saya inginkan supaya akta ini jelas. Bahawa bila ada akta ini, power to exempt, is the Prime Minister who give you the exemption. Bukan majlis. Sebab itu nanti dipersoalkan lagi. Kita tidak mahu perkara yang boleh menyebabkan negara, kedaulatan negara itu dipersoalkan lain kali. Sebabnya Yang Berhormat, saya nak jelaskan di sini. Contoh, kalau seorang Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang ada ni, saya percaya, yakin Yang Amat Berhormat Tambun tidak akan melakukan sesuatu yang boleh merosakkan kedaulatan negara. Kita nak sokong, cuma nak tambah kebaikan. Ini Yang Berhormat yang sebelah sana, yang dulu ramai kawan-kawan saya nak jelaskan. Kalau berlakulah, saya nak guna seorang Perdana Menteri yang akan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan the superpower picit dia. Dengan power yang ada di sini, power to exempt ini menyebabkan dia boleh menggunakan kuasa ini. Yang Berhormat sana akan bertanggungjawab. Di masa depan nanti Yang Berhormat Cukuplah, pengerang cukup. sendiri Cukup. yang Yang Berhormat mempertahankan Menteri sila dan dulu. semua Absolute Berhormat, power corrupt. maknanya, Absolutely. Larut, maknanya masa depan pengerang akan kena akan picit menyebabkan lah. Itu maksud Yang sesuatu Berhormat, Larut. yang dipertanggungjawabkan Yang Berhormat. oleh anak cucu Yang Berhormat, masa Yang depan Berhormat. kita nanti. Cukup. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri sila gulung. Yang Berhormat Kota Baru dengan Yang Berhormat Larut pernah jadi Menteri Kabinet. Berapa banyak jawatan kuasa dipengusikan oleh Perdana Menteri. Dan Yang Berhormat tak ada masalah. Betul, tak apa. Check and balance. Saya tak cakap bab itu. Biarlah saya jawab. Saya nak cakap Saya check nak and jawab. balance Betul. satu Biarlah saya saja jawab. pasal ini. Yang Berhormat, betul. Ni cara saya nak jawab. I don't question Saya about nak jawatan bagi kuasa. analogi. Baik. Yang Berhormat tak boleh lah main moving the goalpost all the time. Yang Berhormat, macam inilah. Yang Berhormat cakap pasal kedaulatan. Kota Baru cakap pasal kedaulatan. Saya kata kedaulatan tak ada dalam isu ni. Kedaulatan dalam akta MKN. Saya tak cakap pasal kedaulatan yang Isunya boleh tentang mengakibatkan kedaulatan. Sekejap. Ini Kekebalan, bezanya. dasar kekebalan Yang Berhormat ialah reciprocity. Kalau dia tarik kebal kita di negara asing, kita tarik kebal dia di sini. Itu saja yang kita minta. Kebalan itu Bukan kedaulatan. kita tak cakap pasal kedaulatan. Yang Tetapi Berhormat tak betul lah. yang Yang itu Berhormat lain. baca This is sikit-sikit. power to Baca exempt. daripada mula. Ya, Ini saya baca masalah daripada dengan Yang mula sebab Berhormat. Yang Yang Berhormat Berhormat nak state menunjukkan kedaulatan seolah-olah Yang Berhormat. kerajaan tidak bertanggungjawab. Saya terangkan, banding negara lain kita ada majlis, negara lain tak ada majlis. Saya boleh Yang Berhormat kata- cakap pasal kedaulatan, ada akta MKN. Ini bukan pindaan kepada akta MKN. Yang Berhormat Menteri, Ini ialah berkenaan dengan immunity. kami di Yang Ahli Yang Berhormat, masa sudah tamat. bahasa tamat, Ini tapi saya benda ni penting. nak jawab satu saja. Satu saja sebelum saya duduk. Tak apalah. Itu ialah Yang Berhormat pembangkang. Memanglah kerja Yang Berhormat Ini membangkang. bukan soal pembangkang, Yang Berhormat Menteri. Bukanlah pembangkang. Ini bukan soal Betul pembangkang. lah. Ini Betul soal lah. masa Itu depan kerja negara. Yang Berhormat. ini Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk semua.
sebelum saya duduk Tak apalah Yang Berhormat macam mana Sebelum Yang Berhormat Menteri satu je bagi lah. taklimat 2 jam Yang Berhormat, sebelum. saya pun puasa Yang Berhormat pun puasa. Ini bukan Jadi soal sabarlah. negara. Biarlah Ini soal undi masa Yang depan. Berhormat. Apa Ahli-ahli yang berhormat, yang berhormat Menteri, mereka tak mau dengar penjelasan, jadi kita putuskan sahajalah. Ya? Tapi mereka tak mau dengar. Yang Berhormat, pasal saya nak cakap Jangan pasal sulu Yang Berhormat. Tak apa. Tangguh je, Mereka Nur. tak mau Satu dengar saja. kita. Jangan Putuskan terburu-buru. Kalau sahajalah. undang-undang ni tak ada, kita takut apa yang berlaku terhadap sulu dalam negara kita mungkin berulang kerana negara lain, bidang kuasa lain menganggap negara kita tidak memberi reciprocity Yang Speaker. kepada kekebalan. Itu saja. Okey. Terima kasih Yang Tuan Yang Speaker. Ketua. Terima kasih. Saya tak Yang sempat Speaker, jawab, saya peraturan bagi mesyuarat. jawapan bertulis. Yang lain sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat Speaker, it is unfair. Saya nak sebut peraturan masyurat 54.1 dan peraturan masyurat 54.2. What is 51, 54.1, 54.2? You read. Kita rujuk rang undang-undang ini, kita faham. Kami nak sokong rang undang-undang ini tetapi ada penambahbaikan yang perlu dibuat. Klausa-klausa 32 dan 33. Saya minta agar Dewan ini melalui peraturan masyurat 54.1 dan 2 untuk mengangkat rang undang-undang ini ke satu jawatan kuasa terpilih. Kita bincang further. Yang Berhormat, 54.2, Yang Berhormat, usul ini Yang Berhormat hendaklah kemukakan kepada masyarakat. Ya. Yang Berhormat Peluran, Dewan telah setuju, maka setuju. Bagi skrip No. nombor 15. No. I asked you just now. You are terribly. Saya bangun lebih awal. Sudah You putus bulldoze lah, the sudah process. putus. You bulldoze the process. Saya bangun lebih awal. Yang Nobody bulldoze. You bulldoze the process, yeah. This is Yang your Berhormat problem. boleh buat usul. Peraturan I said mesyuarat 51, 4, 54, 1, 54, 2. Yang Berhormat buat usul selepas ini. Tak boleh. SUDR advise the speaker, SUDR. 54.2 Yang Berhormat Speaker mesti kemukakan usul itu kepada Dewan. Sudah diputuskan lah. Masuk TikTok, Kita sudah masuk undi. You have to usul tanpa notis. Dewan sudah bersetuju, jadi sila duduk. Kalau tidak puas hati, You buat usul. bulldoze. Biar rekod dalam Dewan ini that you bulldoze the process. Nobody bulldoze it. Nobody bulldoze. Majlis dalam jawatan kuasa. I was there before. Pembangkang yang dulu duduk dekat sini gunakan 54.1 dan 2 dan kita bagi ruang Majlis dalam untuk jawatan kuasa. diangkat rang undang-undang ke jawatan kuasa. Rang undang-undang You're penambahan wrong. sewaktu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kekebalan negara asing dan harta ketua negara dan ketua kerajaan negara asing daripada bidang kuasa Malaysia, hal keadaan bagi pengenepian kekebalan, had kekebalan, penubuhan majlis kekebalan negara asing, penarikan balik kekebalan apabila tiada layanan salinan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya. Pasal 1 hingga 33. Sebentar, setiausaha majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiausaha SDR, sebentar. Tuan Ketua, Speaker. Hormat. Ahli yang berhormat, let hold the horse. Let us stop dengan izin the ruckus. Let us back to order. Right. Yang nak bangkit peraturan tadi, yang berhormat Beluran, silakan. Yang Berhormat Speaker, 54.1 dan 54.2.
Apabila ada usul begini, dia harus diambil terima oleh Yang Berhormat Speaker. Saya bangun lebih awal sebelum diputuskan bacaan kali yang kedua. Saya bangun lebih awal, tetapi saya tidak dibagi ruang oleh Yang Berhormat Speaker. What is 51(2), 54(1)? Satu orang undang-undang boleh diserahkan kepada satu majlis, satu jawatan kuasa pilihan sebelum bacaan kali kedua. I did that. 54(2). Setelah dibacakan rang undang-undang, maka rang undang-undang itu akan terserah kepada jawatan kuasa sesebuah majlis. Kecuali jika majlis mengeluarkan usul, usul ini tidak berkehendakan dikeluarkan pemberitahu. Dan mestilah dibuat sebaik saja dibacakan rang undang-undang itu bagi bacaan kali kedua. Dan boleh dicadangkan oleh mana-mana ahli. Dan masalah itu harus dikemukakan segera kepada masyarakat. Kita pernah buat ini, saya pernah duduk sana dan Seri, Yang Berhormat. Bila ada usul 54(1), 54(2), kita akan layan usul ini. Yang sebelah sana ini duduk, sebelah sini duduk. Kalau usul saya ini tidak diterima secara majoriti, fine. Tetapi you cannot deprive me of 54(1) and 54(2) sebelum bacaan kali kedua. Saya minta agar rang undang-undang itu bukan kita nak tolak, tetapi kita tambah baik, perluaskan, dan kita bawa ke satu jawatan kuasa pilihan. That's it. Dibolehkan melalui peraturan masyarakat. Tetapi speaker memilih untuk tidak mendengar, seolah-olah saya tidak wujud berdiri di sini. Yalah, saya tahu saya badan kecil, tak nampak. Tetapi hak saya di bawah peraturan 54(1) dan 54(2), Yang Berhormat. I want to record that. Bahawa my hak di bawah peraturan 54(1) dan 2 di-deprive oleh speaker sebentar tadi. Baik, Yang Berhormat Abdul Rahman, forgive me just now. Dengan izin, I was consulting with SCDR concerning the aturan majlis. So, kita balik kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Abdul Rahman. Number one, make it clear. Apa yang telah berlaku tadi bukan di depan saya, satu. Nombor dua, decision has already been made oleh speaker sebelum saya. Jadi the remedy to all this, let us be candid about it, and accordingly to the rules, it is advisable. Yang Berhormat Abdul Rahman pun biasa duduk di sini. So perkara 43, we are very familiar with it. 99 is very familiar. 99A is 2 plus 100. What I would suggest is this, that Yang Berhormat Abdul Rahman usulkanlah supaya, nanti bagi saya selesai dulu, supaya whatever predicament atau whatever has been uttered by Yang Berhormat dalam Dewan ini, is everything recorded. I realize that that's very good. Dan in sense that apa yang kita bercakap dalam ni is recorded dan it is an evidence wise. So I would suggest strongly that Yang Berhormat Abdul Rahman usulkan. Saya hormat keputusan Yang Berhormat. Tetapi untuk rekod Yang Berhormat, perkara yang dirujuk kepada 43 mengkaji keputusan speaker, dia tidak boleh dibuat dalam kes ini. Kerana ini merupakan satu keputusan yang telah dibuat. Tetapi saya bangun sebelum keputusan ini dibuat. So you cannot review keputusan speaker. Bukan keputusan speaker. House telah membuat keputusan. Tetapi sebelum the House, dia mana ini membuat keputusan, saya bangun. I was deprived of that. In fact, saya dah menghantar nota kepada SUDR to remind the speaker. I don't know, she choose not to ignore my peraturan masyarakat. Dan kalau saya kaji pun keputusan speaker tadi melalui peraturan masyarakat 43, dia tidak akan merubah keadaan kerana keputusan telah dibuat dalam Dewan. I wanted jawatan undang-undang ini untuk dirujuk ke satu jawatan kuasa pilihan. That's it. But I was deprived. Your predicament, Yang Berhormat, I quite understand it. But the issue here, a decision has already been made. So, dia ada dua option ini, Yang Berhormat. Satu, benda ini boleh dibawakan ke dalam jawatan kuasa untuk membetulkan peraturan, ataupun as what I said, you have 48 hours under 43. I'm still stick to that, right? Baik, kita move on lah. Kita banyak benda lagi nak buat selesaikan. Ya? Okey, kita balik kepada apa yang telah diberi oleh SDR pada saya tadi. Fasal-fasal 1 sehingga 33 jadi sebahagian daripada rang undang-undang.